Call tak nak angkat, message tak nak reply. Takkan marah kot. Salah macam ni. Kalau awak tak boleh hantar saya, cakap je. Saya boleh je drive sendiri. We need to talk seriously. Dah berapa hari dah awak macam ni je. Sayang. Okey. Ni last. Lepas ni tak ada dah NGO. Awak nak sangat sedut rumah kan? Abang kenapa ni? Abang nak ceraikan dia tak satu. Abang cakap apa ni? Abang... Abang, jangan buat Nia macam ni, Abang. Tolonglah. Jangan tinggal Nia, Abang. Tolong. Ya, tolonglah dia. Tolonglah, Abang. Nia tak ada orang lain. Nia ada Abang seorang saja. Tolonglah, Abang. Abang. Dah lah, dia. Abang, jangan lembut Nia macam ni. Tolong. Abang. 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 Tolonglah, Abang. Jangan buat dia macam ni. Tolonglah. Abang! Itu dia antara sedutan drama dari Cinta Sekali Lagi dan Beri Sedikit Waktu. Beri sedikit waktu, Yaina. Jangan silent je. Betul. Tadi kami semua ternganga-nganga, termasuklah tetamu di studio. Bila tengok punyalah silent treatment, tidak menegur pasangan, tahu-tahu terus menjatuhkan talak. Ini yang kami gusar dan ini juga yang akan menjadi tajuk perbincangan kita pada hari ini. Silent treatment ataupun tidak menegur pasangan. Dan untuk itu, elok kalau kami perkenalkan tetamu istimewa di studio wanita hari ini. Kita bersama dengan Ika Nabila, selebriti dan juga seorang usahawan. Ya, saya. Apa khabar? Alhamdulillah sihat, Ena. Sihat sangat-sangat. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Muaz. Apa khabar, Muaz? Tak boleh cakap, tengah merajuk. Oh, silent treatment. Jangan silent treatmentkan kami. Wah, senang dia datang hari ni duduk cantik-cantik cakap situ. Senyum saja. Ya. Dan kita juga bersama dengan Tuan Haji Hushim Saleh. Apa khabar Tuan Haji? Baik, alhamdulillah. Tuan Haji selaku perunding perkahwinan dan kaunselor berdaftar kita pada hari ini. Okey, Hawa. Dah sedia nak berbincang pada hari ini? Boleh. Sebelum kita nak tanyalah pengalaman dekat Ika dan juga Muaz dulu. Tuan Haji, silent treatment ni mungkin boleh Tuan Haji kongsikan dengan penonton. Mungkin apa antara jenis-jenis ataupun perangai yang boleh kita katakan silent treatment? Dia silent treatment ni dia ada, kita kata, saya boleh kasih dua situasi tau. Ada satu tu kita kata yang mana pasangan tu dia tak bercakap langsung tau. Tak bercakap dan juga dengan reaksi wajah yang tidak kata orang tu memang menyenangkan. Dan kadang-kadang pasangan tu merayu-rayu dan bertanya-tanya dan dia ni buat orang bahasa orang Melayu kata buat pekak badak lah. Senang cakap lah. Senang cakap lah. Okay? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, macam sekarang kita ada media sosial dan sebagainya kan. Jadi WhatsApp tak jawab. Apa tak jawab. Telefon tak angkat. Scene sahaja. Scene je kat WhatsApp. Tengok saja. Tengok tapi tak ada respon kan. Dan yang seterusnya ialah berapa lama kita kata silent tu. Kan sebab nanti saya nak huraikan juga kalau ikut dalam teori-teori katakan tu kaunseling dan Islamik punya macam mana berapa hari tak bertegur kan dia. Kalau kita suami isteri berapa hari tak bertegur. Sedangkan kalau kita sama-sama Islam ni 3 hari tak bertegur dah berdosa. Betul. Lagi pula suami isteri. Duduk serumah dan satu lagi ialah kesan pada anak-anak. Bila kita suami kadang-kadang isteri cakap abang kan. Abang suami buat tahu. Anak 2 orang tu. Anak tengok. Budak-budak sekarang dah cerdik. 5 tahun, 4 tahun. Daddy, janganlah bawa mama macam tu. Dah faham perasaan. Tu apa lah. Dek, minta maaf lah. Saya kaunselor. Saya buat kes hari-hari tu. Ni petang ni ada kes. Besok ada 2 kes. Rumah tangga. Dan biasanya anak-anak ni dah mula efek dari segi emosi. Dari segi kita kata psikologi. Dan juga dia punya karakter tau. Dia dah mula memberontak. Dan mula cepat menangis.
Dan dia dah mula kata orang tu, kesian ibu, kesian mama. Daddy ni jahat. Dia dah mula tau. Mula benda-benda yang tu. Baik. Budak kecil-kecil lagi dan memang kata orang tu, suasana rumah tangga tu tak harmoni. Nampak tu? Itu kita kata tak agresif. Ada yang agresif lagi, dia buat apa tu? Suami, banyak saya buat kes. Okey, you tidur sini. Abang tidur kat bawah. Panaslah. Sedangkan bilik itu aircon 3 horsepower. Panas lain maksud tu. Tidur kat bawah tu. Panas dalam. Sedangkan kat bawah tu ada kipas je. Jadi isteri turun balik mujuk tu. Bang naik atas bang. Panas. Tapi bila tanya kenapa, tidak ada huraian. Why? Kenapa? You tahu sendirilah. Contohnya. Silent treatment Silent tu treatment. lah. Dan ini yang kita akan tanya lebih lanjut lagi kepada Tuan Haji. Berapa lama tak boleh bercakap tu. Dan banyak lagi kesan-kesan bukan saja kepada pasangan ini tetapi kepada anak-anak. Okey, tapi sebelum tu kan, Ika, Muaz, kalau kita tengok paparan tadi tu kan, bukanlah nak bias. Tetapi dua-dua paparan dalam drama tu tadi, lelaki tu yang bawa kita tegak aja, tak nak cakap dengan isteri ni. Betul, yang lagi satu tu sampai jatuh talak pun masih lagi tak nak bercakap dengan isteri. Okey. Siapa nak jawab dulu? Ika Bagi dari lelaki sudut jawab dulu. okey. Lagi jawab dulu. Muaz dari sudut lelaki. Tak tahulah, mungkin Betul saya rasa betul kot apa yang berlaku tu. Kebanyakan lelaki akan diam dalam momen apabila bergaduh ni, kebanyakannya lah, sebab kita tak nak benda tu berpanjangan. Tapi marah lelaki ni kadang-kadang dia ada tahap dia. Kadang-kadang dia boleh dengar letiran bini dia, isteri dia untuk beberapa ketika. Tapi bila dia dah sampai waktu dia nak marah, dia akan senyap untuk dia cool down. Tapi bagi saya, kalau untuk suami isteri ni 2-3 hari tak bertegur pun dah tak okey kot. Selalunya kita kalau dalam satu hari, dalam satu rumah, berapa jam tak bertegur tu dah rasa awkward lah. Betul. Macam mana kita nak suruh anak, tolong bagi anak tu minum susu contohnya. Tapi kita tak cakap dengan isteri kita. Nak tak nak kita kena cakap juga kan. Takkan nak senyap, susu. Jadi kalau Muaz Bercakap sendiri juga tu. dengan isteri, Eddie berapa lama paling panjang tak bercakap? Saya paling panjang pun berapa jam je lah. Beberapa jam lah. Cuba. Sebab normal kan Haji? Gaduh normal. Dalam rumah tangga kena gaduh. Dan dalam rumah tangga mesti ada sesi yang kita tak setuju. You buat ni, I buat tu. And you akan diam, I akan diam. Tapi kebanyakan lelaki ni, kalau saya lebih suka diam. Kalau tengah marah, diam. Mungkin cari tempat lain untuk rehat seketika ke. Mungkin itu lebih kepada memberi ruang sebenarnya. Adakah beza memberi ruang dengan silent treatment ni? Tapi Ika pula, apa yang Ika lihat tentang silent treatment ni terhadap rumah tangga? Okey, macam VT tadi, Yang mana satu tu? Dua-dua lelaki yang diam kan? Dua lelaki yang diam. Okey, macam in my case, waktu before ada anak, I memang sangat loud. I tak puas hati macam tadilah. I akan cakap, "Ya, kenapa?" I akan memang ni lah sampai husband I pun macam, malah nak layan. I tahu lah dia malah layan, annoying ke apa kan. Tapi bila I dah ada anak, mungkin masa I lebih banyak kepada anak, and I pun buat silent treatment tu. I suka sebenarnya. Tak sampai 1-2 jam dia akan yang dia cakap dulu. Yes, aku menang. Macam tu. So I rasa, sebenarnya bila kita diam, dia akan fikir, dia akan rasa macam okey, sebenarnya dia yang salah, mungkin dia terkasar ke macam tu. So I rasa bagus juga. Dah 2 kali dah buat lepas ada anak ni. Baik. Ini menarik sebab sebenarnya kan daripada silent treatment tu boleh membawa kepada muhasabah diri dalam tempoh waktu kita bersilent sekejap tu untuk kita reflect balik. Salah aku ke salah dia? Kalau salah dia pun tak apalah, aku mengalah dan untuk memastikan hubungan tu lebih baik lagi. Yes, betul. Tak seharusnya kita lihat silent treatment ni ada kesan-kesan yang negatif. Pastinya ada kesan positifnya juga. Muaz dengan Ika dah kongsikan pengalaman mereka sikit. Lepas ni banyak lagi yang kita nak tanya. Kita juga kepada Tuan Haji. Tetapi jom kita lihat apa pendapat orang ramai tentang silent treatment ni. Ada baiknya sebab contohnya kalau kita tengah bergaduh dengan pasangan kita, kita dapat redakan keadaan dengan kita silent je dalam hubungan tu supaya tak jadi pergaduhan yang lebih besar. Adalah perlu kadang-kadang, tapi haruslah berpada-pada. Silent treatment tu macam indicate yang you tengah marah orang tu, so that orang tu akan tahu yang dia orang ada buat salah. Saya seorang yang berterus terang. Saya tak suka berdiam diri dekat orang pasangan saya. Saya dengan silent treatment sebab nak bagi masa sesuatu perkara tu kita tidak perlu melulu. So kita perlukan masa untuk membuat sesuatu decision. Prefer untuk berterus terang ataupun selesaikan masalah terus.
supaya benda tu takkan berpanjangan. Kadang-kadang masalah kita ni kecil je bagi kita, tapi mungkin bagi partner kita tu masalah dia besar. Boleh memudahkan hubungan sebab contoh kalau kita bersalu, mungkin partner kita ni akan start awal hati dengan kita, so tiba macam dia tak nak jumpa kita dah, tak nak pandang kita pun Memudaratkan juga kalau kita salah guna silent treatment ni untuk menyakitkan hati pasangan kita. Dan tak bagus juga untuk diri kita sendiri kan, sebab kita memendam perasaan kita. Boleh memudaratkan if macam silent treatment tu terlalu lama dalam hubungan, macam tak berjumpa sampai tak tidur sebumbung. Tapi kalau silent treatment tu macam berapa jam je, I rasa okey. Orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Apa yang pasti silent treatment ni ada positifnya dan tidak kurang juga negatifnya. Dan Tuan Haji, kalau kita bercakap tentang silent treatment ni kan, berapa lama sebenarnya tempoh yang tidak memudaratkan kepada pasangan tu untuk berdiam diri antara satu sama lain? Sebenarnya sebelum saya komen tajuk tu, saya nak pergi dulu kepada iaitu kita kena mengenali dulu personality pasangan kita. Personality pasangan ni ada kadang-kadang pasangan mana suami ke isteri ada yang kata orang tu mungkin dalam setengah jam 20 minit dia dah cepat-cepat pergi mujuk. Pergi dekat isteri tu, isteri tengah masak pegang senduk ke benda. Cocok perut ke benda kan. Gua dah. Dan isteri cakap apa ni? Aku senduk kau kan? Betul. Jadi komunikasi dah ada balik. Ada yang ego. Ada yang ego. Jadi mungkin dia nak isteri pula pujuk dia. Nampak tu? Jadi dua karakter yang berbeza. Bila kita kahwin, kita dua karakter yang berbeza. Ada setengah tu hati lembut. Ada setengah tu hati keras. Jadi waktu dalam perkahwinan yang penting kat sini ialah bertolak ansur. Tadi tu. Dan dari segi masa tadi tu, lagi lama silent treatment lagi tak sihat. Lagi lama lagi tak sihat sebenarnya. Sebab apa? Dia akan datang berbagai-bagai persepsi nanti. Nampak tu? Contoh senanglah. Kalau kita bergaduh pukul 10. Lepas tu tengah hari kita tak makan. Kan? Bila isteri ajak makan dah siap semua. Bang makan. Tak mau. Nampak? And then daripada pukul 1 tengah hari tu bawa pula sampai pukul 4 petang kan? Minum petang pula. Minum petang pula. Bang ni cekodok dah ada benda. Apa Muaz? Tak mau. Nampak tak? Jadi kalau berpanjangan macam tu lama-lama okey. Kita ingat isteri kita boleh sabar ke? Betul. Nampak tu kan? Jadi kita menguji kesabaran pasangan kita. Buat apa? Kan Kalau kita betul-betul kata orang tu seorang yang bertanggungjawab, suami bertanggungjawab dan sebagainya, kalau ajak itu okey. Dan sama-sama makan tu mungkin kita boleh terus berkomunikasi. Abang minta maaf lah. Tadi abang buat 4 jam, 3 jam menyakitkan hati ayang ini kan. Contoh. Jadi benda tu dia boleh selesai cepat. Baik. Kalau boleh pada saya jangan lebih pada 3 jam lah. Itu pun lama sebenarnya. Betul. Lama. Jadi konsepnya Tuan Haji, lebih lama berdiam diri ataupun silent treatment ni lebih tidak sihat. Yes, lebih tidak Itu sihat. yang kita perlu faham. Ya, menyiksa dan menguji kesabaran juga itu yang Kesabaran, Tuan Haji betul. katakan tadi. Dan pastinya ada pelbagai faktor selain daripada personality kenapa seseorang itu pilih untuk silent treatment. Adakah, nak tanya dekat Muaz lah, adakah sebab ada orang pilih untuk senyap? Sebab kalau bercakap masa tengah marah, akan keluar perkataan-perkataan ataupun maksud-maksud yang kita tak maksudkan pun ke isteri. Adakah sebab Saya tu rasa, pilih? memang kebanyakannya begitu. Sebab kalau dalam keadaan tu, kita kadang-kadang benda yang kecil seperti yang dia katakan tadi, benda yang kecil pun boleh jadi besar. Jadi dalam keadaan semua orang tengah marah dan bila dah marah, dua-dua marah dan kita dah tahu dah tak ada solution pun dalam pergaduhan tu. Jadi better senyap. Cuma masalahnya bila senyap ni, Ji, ada yang bakal lain. Tengok bila saya cakap, you senyap. Bila saya cakap, you senyap. Itu yang membuatkan keadaan akan jadi lebih panas. Ini betul-betul curahan hati. Betul kan? Ini contohnya. Contoh, ya. Contoh. Okey. Kadang-kadang begitulah. So kalau boleh. Kadang-kadang kenapa? Kadang bila kata itu suami cakap apa? Habis bila abang cakap, kau cakap abang ni apa banyak nama cakap. ni? Banyak cakap. Abang dia cakap. Abang diam, kau cakap ni. Kau ni apa makhluk apa ni? Sampailah soalan lebih baik kau ni diam, ya? makhluk apa? Kau ni makhluk apa ni? Kan? Tak, itu saya buat tu, saya banyak buat kes kan. Ya, betul. Kalau bercakap lah. Dan ada setengah tu dia buat apa tau? Bila bercakap-cakap dia buat selamba je. Muka masa jenis tak rasa apa-apa tau. Buat muka dek dia orang Muka panggil. dia, itu lagi menyakitkan. Ataupun suami dia mungkin pendiam lah, Haji. Kadang-kadang karakter kita ni ada setengah dia memang pendiam. Kan sebelum kahwin
kahwin pun kita dah tahu dia ni seorang pendiam. Apa-apa bila gaduh, waktu korang bercinta sekarang ni, macam Yana dengan Hawa tengah bercinta sekarang ni. Kita dulu. Tapi tapi kadang Muaz dan semua biasa saya beritahu, masa bercinta biasanya Lain, Haji? Lain. 100% Different. Lain. Betul boleh. Masa bercinta Muaz yang bukan main tertanya-tanya. cakap. Kalau WhatsApp pun satu hari 40 kali. Oh, rasa rindu. 40 kali pun rindu. Ya ke Tapi 40 bila hari kahwin, Aina? satu pun tak ada. Tapi kan, Tuan Haji, itu satu aspek kita melihat dari segi silent treatment ni kan, Muaz, Ika. Tetapi kalau kita bercakap juga tentang silent treatment yang membawa kepada tawar hati, macam yang salah seorang responden kita kongsikan tadi. Mungkin bila dah banyak sangat bercakap, lepas tu pasangan kita ni, aspek kita akan sentiasa bercakap dengan dia. Sampailah satu tahap, okey fine. Tak apalah, dah tawar hati ni, tawar hati. Jadi tak nak bercakap. Malas nak cakap. Malas nak cakap. Ika pernah tak melalui situasi sebegini dan bagaimana untuk mengubati semula tawar hati ni? Letak gula banyak-banyak ke macam mana? Oh, belum lagi. I tak pernah lagi ada experience tawar hati, bercinta pun tak pernah. Dah kahwin pun tak pernah. Cuma I rasa tawar hati tu mungkin sebab terlalu lama. Mungkin dah tidur asing ataupun tak ada tak ada entertainment lain untuk pasangan tu. Kan? Macam mana tu Haji? Saya Dia sebenarnya lama-lama ya. Biasanya pasangan cakap apa bang? I dah penat tau. Penat dari segi emosi, penat mental. Dah penat lah dengan you ni. Penat lah apa lagi you nak ni kan? Habis sampai tahap tu tau. Betul. Sebab tu kita perlu cari third party counselor macam saya ni. Perlu cari. Datang. Bila datang, kat situ baru kita akan kaunselor akan panggil. Saya akan panggil seorang-seorang. Tak panggil dua-dua. Kalau dua-dua tak bercakap. Mula panggil suami tak dulu. jadi dah counselling tu. Panggil suami dulu. Suami masuk. Suami akan cakap lah. Saya sebenarnya ada masalah dengan isteri saya gini. Isteri pun cakap. Isteri bila masuk seorang-seorang, isteri pun cakap juga. Saya dengan suami saya ni tak tahulah Haji macam mana. Dulu masa bawa kahwin okey. Sekarang ni gini kan. So macam mana kita nak mengharmonikan rumah tangga tu. Round ketiga, dua-dua masuk. Dua-dua kita mengharmonikan balik macam tu kan. Itu face to face lah. Yes. Alangkah itulah saya mudahnya kalau dua-dua berbicara sekali kan. Tapi setiap rumah tangga, setiap hubungan ada pasang surutnya Tuan Haji. Tetapi kan mungkin mereka yang lebih suka untuk mendiamkan diri, lebih suka untuk tidak menegur sebab suka rasa okey dia in control, dia yang kawal, dia yang dominan dalam hubungan itu. Adakah sebab itu Tuan Haji? Dia kalau macam itu rumah tangga, saya percaya sebab kita manusia ni ialah manusia yang bersosial tau. Manusia dari segi fitrah, mana manusia yang bersosial. Kita nak bercakap tau. Kecuali kalau kita suami isteri duduk diam, pasangan. Memanglah kata Muaz tadi, satu pendiam. Pendiam tu kita panggil introvert. Dan extrovert tau. Ada pasangan suka bercakap. Ada, memang macam tu. Kadang bini suka bercakap, papa cakap. Suami diam. Betul. Ada macam tu. Tapi bukan maknanya dia silent tu, dia makna tak bercakap. Dia memang macam tu. Dan isteri dah faham. Isteri dah faham tu. Apa-apa isteri dia semua. Jadi dia macam tu, dia diam. Dia pun cakap, memang saya macam ni tu Haji, diam aja. Saya diam memang saja. Sifatnya macam Dan tu. memang sifat dia macam tu. Jadi isteri dah faham. Kalau dah kahwin 7 tahun, 8 tahun, dia akan faham tau. Tetapi masalahnya, dulu dia ni seorang yang berkomunikasi lancar. Tiba-tiba berlaku tadi. Betul. Silent treatment tu. Itu yang menyebabkan kita kata berlaku sentap tu kepada kata kalau kena isteri-isterilah. Dan saya nak beritahu perkara ni bukan saja berlaku kepada isteri. Suami pun ramai mengalami benda ni sebenarnya. Jangan ingat kata perempuan saja, lelaki pun ramai. Isteri buat diam. Betul. Adalah dia kata dalam kaunseling kita panggil unfinished business. Orang Melayu panggil bengkak. Dalam hati tu. Orang Terengganu kata bekok denem. Jadi dia bengkak tu diam. Dan kan bini suka bercakap. Kan? Dan dia buat apa lagi silent ni macam tu. Bukan saya tak bercakap. Minum petang tak ada dah. Ni Tuan Haji, ada satu soalan untuk Tuan Haji ni daripada penonton di Facebook. Macam mana kalau silent treatment sampai berminggu-minggu, sampai seminggu, tapi masing-masing tak nak mengaku salah? Ego lah ni Tuan Haji. Ego lah. Itu sebenarnya lebih kepada ego. Dan itu sebenarnya tak sihat. Kalau boleh, kalau misalnya tak mau jumpa kaunselor ke apa, mana salah seorang bermula dulu. Dan yang penting ialah komunikasi. Dalam perkahwinan, selain daripada cinta, sebenarnya sayang, yang penting ialah komunikasi. Sebab bila ada halangan komunikasi, dia akan pergi masalah persefahaman. Habis nak faham macam mana tak bercakap. Betul? Betul? Kau suka ke tak suka ke? Betul Macam mana? Lepas tu tidur asing-asing pula. Lepas tu misalnya bila nampak selisih, dapur dah kecil rumah kau. Betul. Kalau besar ni dapur okey juga. Betul. Jalan pun tinjik-tinjik je sebab tak nak
Belaga buntut. Marah. Kenapa belaga dengan saya ni? Dah bercakap. Dia akan percaya silent treatment tu dipecahkan. Baik, Tuan Haji. Yang nak tanya juga kepada Ika. Tadi Tuan Haji ada menyebut tentang komunikasi. Bagi Ika sendiri, bagaimana Ika melihat komunikasi adalah sebagai satu perkara yang mesti ada dalam sesebuah perhubungan, terutamanya untuk Ika sendiri? Ika rasa memang penting, memang perlu sebab macam before this, di awal-awal perkahwinan, sentiasa tanya apa yang tak kena. Macam in my marriage, awal-awal tu I rasa stres. Awal-awal tu yang rasa macam serba-serbi tak kena. Sebab tak kenal, bercinta pun tak lama, tak sampai setahun dah kahwin. So waktu tu adalah waktu untuk I mengenal pasangan. Sampai sekarang pun masih mengenali. Cuma makin lama dah tahu rentak dia macam mana, husband macam mana. Mungkin aku kena, bila dia macam marah ataupun sibuk ke, I kena relax sikit. So nanti dia yang tegur I. Macam tu. I fikir komunikasi ni penting. Cuma cakap benda yang I rasa penting je. Kalau macam awal-awal dulu I bergaduh benda yang sampai benda-benda yang bercinta zaman bila pun I korek balik. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Tadi ungkit-ungkit tu semua. Itulah yang Tuan Haji katakan tadi. Yang paling penting betul lah Ansur. Faham personaliti pasangan kita macam mana. Dan sebenarnya mengalah tak semestinya salah. Betul tak? Betul. Exactly. Sebab saya rasa dalam kita berkomunikasi ni kadang-kadang kita dah tahu dah kalau nak borak balik dengan pasangan kita tu senang je. Kita bercerita mengenai apa yang dia suka. Kan? Yang you tengok tak benda ni? Dorang ni baru pergi kat sini-sini. So dia pun akan untuk nak bercerita mengenai benda yang sama. Tak punya you tengok tak handbag baru ni. Hari ni dah nampak nak beli. Betul. Kita kena beli. Supaya nak borak je. Lepas tu bila dah borak tu, I bukan nak beli kan, saja nak borak. Lagi kena silent treatment lepas kita tu. memang kena ada komunikasi. Saya rasa dalam pasangan kita ni, apa saja kita tak puas hati, kita kena cakap dengan pasangan. Bagi tahu, you tak boleh buat ni, I tak suka you buat macam ni. Dan apa yang you tak suka pun, you beritahu kepada I. Kita kena terima seadanya. Laki pun kadang-kadang ni ada ego yang mengarut juga ni kan. Yang penting ialah satu lagi ialah good listener. Yes. You kena jadi pendengar yang baik. Jadi bila pasangan bercerita tu dengar. Kalau tertidur je? Cakap dalam tidur. Tapi kita dengar. Tak boleh. Pasangan akan cakap. Orang cakap tidur. Tuan Haji, maaf saya mencelah. Di hujung perbincangan kita ni mungkinlah ada sedikit ringkasan yang Tuan Haji boleh berikan kepada penonton kita pada hari ini. Silakan Tuan Haji. Okey, saya nak cakap kepada semualah pasangan-pasangan yang berada luar sana. Maknanya kalau boleh itu, kalau kita ada, kata orang tu, ialah biasa dalam perkahwinan ni kan, lagi lidah tergigit tu. Jadi kalau ada sikit-sikit itu, kita cepat-cepatlah. Jangan lama-lama sangatlah. Baik. Terus kita kata mula komunikasi baru. Dan macam kata Muaz tadi, macam Ika cakap tu, maknanya kita pergi kepada komunikasi yang positif tau. Satu lagi saya nak pesan, jangan ungkit kisah-kisah lama. Macam Ika katakan tadi juga. Macam Muaz kan, dulu sebelum dia kahwin ni, mungkin dia ada 3-4 girlfriend. Mana kita tahu kan? Orang handsome. Janganlah ungkit-ungkit yang lepas-lepas. Jadi itu semua menjadikan kita kata, suasana jadi panas. Jadi kita pandang ke depan tau. Move on and move forward. Yes, macam tu. Pandang ke depan, dan satu lagi yang penting ialah memaafkan. Kalau pasangan kita buat silap, dalam Al-Quran ada surah Al-Baqarah ayat 263. Allah kata sebaik-baik manusia ialah memaafkan lebih baik daripada sedekah. Memaafkan pasangan kita lagi bagus. Baik. Dan satu lagi saya nak pesan, kalau boleh, kalau kita ada hubungan, kata orang komunikasi dan kita tak ada silent tu, kita bercakap, tengok muka suami dapat pahala. Tengok muka isteri dapat pahala. Tak buat apa-apa pun tengok je. Tengoklah. Dapat Tengok pahala. sahaja. Satu lagi nak pesan, apa yang isteri masak ke apa, puji. Memang Jangan sedap. condemn. Itu ada tipsnya ya Tuan Tips Haji. Walaupun sampai ke tekak ni, Allah. Okey, Itu muka susah nak buat. Saya kira itulah satu ringkasan yang padat untuk topik kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Haji Husin Saleh, kepada Muaz dan juga kepada Ika Nabila di atas perkongsian tadi. Diharapkan dia dapat memberi, orang kata, semangat baru kepada pasangan di luar sana untuk janganlah silent treatment lama-lama. Itulah perkongsian yang cukup menarik. Harapnya dapat iktibar.